pandangan saya daripada hari pertama sebenarnya. Walaupun itu pandangan majoriti dalam mesyuarat itu, saya tak tahu apa yang jadi lepas itulah, wallahualam. Aku balik rumah lah, aku cuti. Orang tanya pandangan, aku bagilah tak. Akhirnya kita tahu keputusan yang dibuat, dan ini pun telah dijawab oleh Datuk Seri Sadin pun. Keputusan pada ketika itu ialah kita hanya perlukan 3-4 orang saja lagi ahli parlimen. Jadi kalau kita perlukan 3-4 orang, takkan kita tak buat apa-apa, kita runding lah. Yang itu yang bermula rundingan. Saya daripada awal tak setuju, sebab saya kata kalau nak dapatkan 3-4 orang, maksudnya 3-4 orang ni daripada UMNO. UMNO ni satu, kalau dia masuk macam-macam dia minta lah. Yang kedua, hari ni dia masuk, esok dia keluar, nama pun katak. Jadi kita menggalakkan pula budaya katak atas alasan kita perlukan 3-4 orang. Itu yang kemudiannya timbul soal katak berprinsip, tak berprinsip. Jadi dia susah. Saya daripada awal kata perkara itu susah nak dibuat. Tapi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ketika itu keliling Datuk Seri Anwar ada keyakinan atas hubungan baik mereka dengan UMNO, dengan tokoh-tokoh tertentu dalam UMNO, dalam PAS. Mereka yakin mereka boleh yakinkan Zahid dengan Najib. Apa nak cakap apa? Saya memang husnuzan lah masa tu. Dia kata kalau saya contohnya jadi berkeras masa itu, tak boleh, tak boleh. Sedangkan ni apalah keras, bagilah peluang dulu 3-4 orang saja, kita lah tengok macam mana. Jadi memang betul-betul sangka baik, husnuzan. Bezanya begini, benda itu tak pernah berlaku. Kita kena tipu bulat-bulat dengan Zahid dengan Najib. Bukan saja kita kena tipu, Datuk Seri Anwar diaibkan pula sampai macam tu. Dia kata nak sokong, bila kata tiba-tiba angka tak ada, rakyat marah. Yang kena marah Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim kena marah, yang tanggungnya ialah parti. Bila parti tanggung, maksudnya kita semua tanggung. Jadi tak apa, tak jadi, saya diam ni. Kemudian berlaku beberapa siri kekalahan pilihan raya. Daripada Sabah, kemudian masuk Melaka, kemudian Sarawak. Masa tu pun saya masih lagi kata tak apalah, dia orang mungkin dia tahu apa yang berlaku, tak apa, kita serahkan. Tapi bila keputusan pilihan raya negeri Johor tu sampai, keputusan tu jelas, dan yang satu sebab utama saya tiba-tiba kata okeylah aku dah istikharah, saya akan balik, sebab saya tak nampak ada jalan lain yang diusahakan oleh pimpinan sedia ada dalam keadilan. Kalah 4 pilihan raya, kena tipu dengan UMNO, Zahid Hamidi semua, masih lagi nak berunding sampai sekarang. Yang itu saya tak boleh terima, saya. Sebab kita ada 4 bulan masuk pilihan raya. Dan keputusan pilihan raya negeri Johor itu jelas bahawa rakyat menolak kemah besar. Bukannya sebab bersatu atau PAS tu kuat di Johor. Pengundi-pengundi yang dulu dalam 2018, pengundi atas pagar yang mengundi Pakatan Harapan, oleh kerana seperti yang saudara sebut tadi, kita tidak mengambil kesempatan kemarahan rakyat selepas Sheraton move. Dia tengok lepas 2 tahun ni kamu tak fikir pun apa jadi dengan aku. Orang COVID 2 tahun penjaga susah, hidup susah. Kamu masih lagi soal berunding untuk siapa jadi Perdana Menteri sama kamu. Memanglah kita nak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, tapi kena cara yang betul, bukan dengan cara yang menunjukkan kepada rakyat keadilan, Pakatan Harapan, UMNO, PAS Bersatu ni tak ada beza. Mereka ini semua parti-parti politik yang sebenarnya semua untuk perut dia 2-3 orang. Itu yang menyebabkan kita kalah dalam pilihan raya negeri. Sebab pengundi atas pagar kata, dulu aku dah bagi peluang kau, macam tak ada beza pun. Lepas itu betul lah kita marah kerana mandat tu dicuri,
Tapi kamu pun duk sibuk runding sama korang juga. Kalau dah runding, aku pilih korang pun nanti yang naik pun muka-muka ni juga, sebab kamu akan terus berunding. Jadi atas sebab itulah saya buat keputusan, yalah orang bercuti, dia boleh bercuti, dia boleh berhenti bercuti kan. Jadi saya buat keputusan, walaupun masa suntuk kita tinggal 3-4 bulan saja lagi, demi kita bantu sahabat-sahabat dekat bawah, terutama negeri Kedah yang sebenarnya sebuah negeri yang lebih suka berbanding dengan negeri-negeri lain. Kedah lebih suka untuk kita pertahankan kursi kita. Jadi kita kena mula daripada sekarang. Orang nak berunding, tak apa, kita gunakan pemilihan kali ini sebagai referendum pungutan suara dan akar keadilan. Strategi mana kita nak masuk pilihan raya. Kalau anggota-anggota seluruh negara, kalau anggota-anggota seluruh negara bersetuju bahawa cara baik kita nak menghadapi pilihan raya 4-5 bulan daripada sekarang ialah dengan pimpinan parti terus berunding dengan UMNO, Bersatu, PAS, parti mana-mana, jangan pilih saya. Jangan tanya lori aku kat mana. Saudara-saudari tahu nak pilih siapa, dan saya akan hormati pandangan dan suara saudara-saudari di seluruh Malaysia. Kalau saudara-saudari rasa jalan terbaik untuk parti ialah kita berunding, pilih saudara Saifuddin Nasution Ismail. Kami tak ada masalah. Ini namanya demokrasi. Yang saya ada masalah kalau keputusan sepenting itu tidak dirujuk kembali kepada anggota-anggota parti. Keputusan sepenting itu ke arah mana nak pergi, nak berkawan dengan Najib atau tidak, nak percaya dengan Zahid atau tidak, itu bukan keputusan 2-3 kerat di sekeliling presiden, saudara-saudari. Itu keputusan yang setiap anggota keadilan yang duk pacak bendera selama 20 tahun, mereka ada hak untuk tentukan. Jadi tak ada masalah. Sebab itu saudara tanya, kalau saya kalah apa jadi? Kalau saya kalah, saya terima. Sebab paling kurang saya terus terang kepada anggota parti. Itu pendirian saya. Kalau saya kalah pun tak apalah. Sebab itu saya dengan Izzah, dengan rakan-rakan yang lain masuk ni, kami dah kata, tanya Likang, saya dah kata kat Likang, Likang, kita tak pernah masuk dalam keadaan selesa. Semua masuk, ini misi bunuh diri semua. Semua yang pergi bertanding ni, Amin satu-satunya adil Melayu Pembangkang. Tiba-tiba dia kata, kita akan lawan UMNO Barisan Nasional dan rampas Negeri Sembilan. Semua orang gelak aja. Likang daripada kursi yang selesa dihantar ke Tanjung Malin, kawasan Felda. Pembangkang tak pernah menang, dia menang. Mani Vangan daripada kursi selesa kapal saat-saat terakhir, oleh kerana Xavier masa tu nak kursi parlimen, sebab dia rasa dah macam nak menang pakatan ni, nak kursi parlimen, dia minta kursi parlimen. Parti lagi Abdul Azani kena tendang daripada Kuala Langat, tendang kat kapal. Abdul Azani pergi kapal tak ada apa-apa, kita orang yang kena tolong semua, yang jadi mangsa Manivanan. Daripada kapal 2-3 hari sebelum pilihan raya, dia kena campak pergi hutan melintang dekat Perak. Ni pun orang Perak pun. Mana boleh menang kawasan Zaid Hamidi? Masih lagi ada kat sini. Kak Orji, segala jenis yang berlaku, daripada dia expo krisis menteri besar, kemudian Azmin jadi menteri besar, buang dia. Ini semua jenis-jenis misi berani mati, saudara-saudari. Sebab itu saya dah beritahu kawan-kawan, tak apa, kita masuk pemilihan kali ini, kita mungkin akan kalah, tapi paling kurang kita pertahankan sesuatu yang sangat suci dalam parti ini, iaitu suara akar undi ini lebih penting daripada suara beberapa kerat yang bangsawan dekat atas, saudara-saudara. Kalau kami kalah, sebab itu saya dengan Izzah dah bagi kerja dah. Kita juga pada masa yang sama lancarkan Ayo Malaysia supaya kita rangkumkan sokongan orang luar parti, pengundi atas pagar. Sebab kalau
ini kalah, kita akan tetap turun berkempen bantu semua calon-calon kita. Tak ada masalah. Beza dulu saudara, kalau tanya saya mana saya, masa tu kita menang. Kami tak diperlukan. Sebab bila menang yang penting menteri, jawatan, kementerian. Orang tak perlukan orang yang bawa lori ni buat apa. Kalau saya sibuk-sibuk masa tu, nampak saya ni ada masalah. Kamu ni tak reti bahasa. Kerajaan dah ada mandat menteri, semua Perdana Menteri, yang kamu buat sibuk ni sebab apa kamu? Siapa? Jadi saya kena faham bahawa pada ketika itu tempat saya ialah bercuti. Saya juga faham sahabat ialah dengan saudara-saudari di bawah macam zaman kita susah-susah bahawa. Jadi jangan bimbang. Orang nak main kata mengajuk semua sila. Apa yang orang tak pernah kata pasal saya? UMNO, kalau pimpinan UMNO sendiri buat live Facebook, dia tak pergi tengok pun. Kalau kita live Facebook, dia menyemak kat sini. Dia orang yang lebih banyak daripada penyokong kita. Kita dah biasa dah. Cuma saya hanya ingatkan bahawa untuk menang kali ini, kita kena kembali kepada landasan jiwa kita yang selalu dekat dengan rakyat. Jadi itu saya rasa kita tutup. Soal yang lepas yang dah berlaku, tak ada siapa nak salah. Saya sebut itu kerana saya kena terang orang tanya. Sebab tu saya kata kat kawan-kawan, jangan petik dan sindir. Kalau sindir, saya kena terang. Kalau terang, nanti tak cantik. Sebab saya pun terima keputusan-keputusan yang dibuat selepas 2018 itu bukannya berniat jahat. Keputusan-keputusan itu pimpinan parti pada ketika itu merasakan itu jalan yang terbaik, dan saya hormati. Saya tak ada masalah pun. Kalau dia rasa kalau saya kasar itu menyebabkan Tun Mahathir tak nak bagi serah kuasa, saya faham, tak apa lah. Saya tak ada masalah kan. Tapi bila masuk kempen untuk kita pertahankan, Kanga dipilih tu kau gila, tak pernah menang Kanga. Kali ini kita kena pertahankan, tak mudah saudara-saudara. Jadi sebab itu kita gunakan pemilihan kali ini untuk kita tetapkan pasukan dan juga strategi yang betul untuk masuk pilihan raya akan datang. Baik, itu kira dah jawab agak banyak kan.